A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masuk ayat kedua. Allah As-Samad. Apa makna As-Samad? Dia As-Samad ni kata Abdullah bin Abbas, maksud dia ialah allazi kamula, yang kamula apa makna? Yang sempurna, yang lengkap, fi jami'i sifatihi, dalam semua sifatnya. Mana sifat apa ni? Sifat ilmu Allah lengkap, tapi ilmu kita terbatas. Sifat kudrat Allah lengkap. Allah boleh buat apa saja, bila-bila masa, tanpa dihalang oleh sesiapa. Sifat kudrat kita sangat-sangat terbatas. Keagungan Allah, sifat keagungan Allah lengkap. Tidak ada yang mengatasi keagungan Allah. Jadi semua sifat melihat Allah lengkap. Allah boleh melihat yang jauh, yang dekat, yang nyata, yang tersembunyi. Pendengaran Allah pun lengkap. Bila semua sifat Allah lengkap, datang yang kedua. Apa makna yang kedua? Waftaqarat. Dan berhajat kepadanya kullul khalaik, semua makhluk. Sebab dia semua lengkap, serba lengkap. Dan selain pada dia tak lengkap, mana yang tak lengkap, semua berhajat kepada yang lengkap. Sebab itulah kalau kita bergantung pada Allah yang Esa, yang sifatnya As-Samad, apa kesannya kepada kita? Apa kesannya? Beza tak saya bergantung pada kawan saya dengan saya bergantung pada Allah? Beza tak? Okey, apa beza dia? Yang bergantung pada Allah menjadi orang yang paling kuat, paling hebat, paling tenang, paling tak ada masalah. Tapi yang bergantung pada kawan, paling lemah, paling bermasalah. Lagi ada masalah, lagi dia bermasalah. Sebab apa? Dia bergantung bukan pada yang lengkap. Boleh bagi tak contoh? Manusia bila bergantung pada Allah jadi hebat. Kalau tak ada contoh di luar Al-Quran, bagi contoh dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS. Nanti orang kata pula, itu Nabi Ustaz, kita tak sama dengan Nabi. Boleh tak bagi contoh yang bukan Nabi? Pemuda kafir bukan Nabi kan? Jadi hebat tak dia? Hebat dia takut pada satu kerajaan, bukan orang sahaja, tapi takut pada kerajaan, diburuk oleh kerajaan. Bila masuk dalam gua menjadi tenang. Sebab apa? Dia bergantung pada As-Samad. Pada gua tu, di negeri itu juga, bukan dia pergi ke China, bukan pergi ke New Zealand, tapi dia boleh tenang, boleh tidur. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada Tuhan yang lengkap dalam semua sifatnya. Jadi kalau nak jadi kuat, nak jadi hebat, bergantunglah pada As-Samad. Ini antara rahsia kenapa surah Qul-Huwallah ni sama dengan 1/3 Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran ni ada berapa semua? 3/3 lah. Kan? 1/3 bahagian akidah. 1/3 hukum hakam. 1/3 lagi kisah-kisah. Jadi kenapa, apa rahsia surah Al-Ikhlas dia sama dengan 1/3, iaitu penekanannya kepada akidah. Jadi kalau siapa yakin dengan surah ni, dengan akidah ni, ya rahmkillah, sebenarnya dia telah menghayati 1/3 Al-Quran. Bila Nabi tanya Ubay bin Ka'ab, kamu tahu tak apa ayat terbaik dalam Al-Quran? Kali kedua, Nabi tanya soalan yang sama, dia jawab. Dia kata apa? Ayat kursi. Okey, dari mana Ubay bin Ka'ab tahu? Sebab bila Nabi kata ayat yang paling agung, ayat yang paling besar dalam Al-Quran, pasti dia berkenaan dengan apa? Salat. Kurang penting. Sebab tu 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, ayat salat belum turun. Nabi tekan apa? Akidah. Kalau ayat yang paling besar, yang paling agung, pasti pasal mentauhidkan Allah. Ribu-ribu ayat tu, dia terfikir ayat yang banyak menyentuh akidah dan banyak sifat Allah, ayat kursi. Terus dia jawab ayat kursi. Menunjukkan apa tu? Dalam kepala para sahabat, benda yang paling penting, akidah. Ngaji fiqah, lepas tu keluar rumah buka aurat, akidah tak ada. Ngaji fiqah, lepas tu bila ada masalah rezeki, bunuh diri. Sebab akidah tak mantap. Okey, Allah yang maha satu,
lengkap sifatnya. Yang kedua, semua makhluk berhajat padanya. Sebab itulah orang beriman, dia lebih berhajat pada manusia atau berhajat kepada Allah? Orang beriman, dia lebih berhajat pada rezeki ke kepada pemberi rezeki? Sebab tu orang beriman tak takut pasal rezeki. Tapi orang Islam, dia lebih takut rezeki ke takut pada pemberi rezeki? Dia takut pada rezeki, dia cari rezeki sampai solat lambat. Dia ada masalah akidah. Surah An-Nisa ayat 97. Allah kata apa? Innal ladzina tawaffat. Okey, cuba tadal buat. Inna allazina tawaffahumul malaikah. Jadi sebenarnya siapa yang mematikan kita? Allah ke malaikat? Tapi kalau orang tanya siapa yang matikan? Allah matikan. Kalau orang tanya lagi, kalau ayat ni mengatakan malaikat yang matikan, kita nak jawab macam mana? Allah yang memerintah, malaikat yang melaksanakan. Malaikat pun mampu tak mematikan orang tanpa izin Allah? Tak. Jadi orang-orang yang malaikat mematikan mereka, siapa orang ni? Zalimina anfusihim. Mereka zalim pada diri sendiri. Maka masa tu mereka berkata, malaikat berkata pada ni orang yang zalim ni, siapa ni orang yang zalim dan apa kezaliman mereka? Ni orang Mekah, orang Islam, segelintir orang Islam. Bila Allah perintah Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah, dia tak nak berhijrah. Alasan apa? Rezeki. Alasannya rezeki. Kami dah lahir kat Mekah, dah besar kat Mekah, anak pun dah sekolah kat sini. Nak pergi Madinah, nak tinggal semua harta, tak tahu nak makan apa, kerja apa. Maka mereka pun tak berhijrah. Bila malaikat nak wafatkan mereka, malaikat tanya. Mereka berkata, fima kuntum. Apa mana fima kuntum? Macam mana kamu boleh jadi macam ni, mati kat sini? Maka mereka ni menjawab, kunna mustad'afin. Kami adalah orang yang tertindas. Orang yang lemah. Maksudnya apa? Kami tak boleh berhijrah sebab kami orang yang lemah. Tapi sebenarnya ayat ni adalah alasan. Sebab lepas ayat ni Allah bagi tahu, kecuali wanita-wanita, orang-orang tua yang lemah, yang tak berhijrah, itu dimaafkan. Sebab mereka betul-betul lemah. Yang ni bukan lemah ni, tapi sebab akidah ni. Dia takut rezeki. Tapi dia menjawab kami lemah ni hanya sebagai alasan. Ini juga pengajaran. Apa pengajaran dia? Manusia bila tak buat perintah Allah, dia cepat menjawab. Kan? Kenapa tak salat? Ya Allah, saya bukan tak nak solat. Itu alasan. Sebagai apa tu? Sebagai menunjukkan dia tu bukanlah teruk sangat. Dia okey, cuma keadaan yang tak okey tu. Kami orang yang lemah fil ardi di muka bumi. Maka mereka menjawab lagi. Mereka tanya, perbualan ni berlaku bila ni? Masa nak cabut nyawa ni. Maka mereka berkata, alam takun ardullah wasi'ah? Kalau kamu lemah di Mekah, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau bak rezeki, takkanlah rezeki ada kat Mekah je. Orang Madinah hidup tak ada pun mati kebuluran. Orang di Habsyah hidup tak ada mati kebuluran. Fatuhajiru, maka kamu boleh berhijrah. Maka Allah kata faulaika, mereka itulah ma'wahum. Apa mana ma'wahum? Tak, ma'wah ni tempat tinggal. Tengok Allah tak kata mereka masuk. Beza tak? Mereka masuk neraka dengan tempat tinggal mereka neraka. Beza tak? Apa beza dia? Kalau tempat tinggal, dia takkan keluar sampai bila-bila. Kalau masuk mungkin. Jadi tempat mereka apa dia? Dan Allah sebut lagi, wasa'at masirah. Neraka Jahannam itulah seburuk-buruk. Kenapa Allah sebut? Sebab Allah nak kita betul-betul takut. Dan Allah nak kita fikir, kalau orang tanya, ada tak tempat yang lebih teruk daripada neraka? Jawapannya, orang tanya, kamu boleh tak bagi alamat rumah? Dalam Rabuh, neraka Jahannam. Alamat tu dengar tu menakutkan. Inilah alamat dia. Dia kalau dah ma'wahum Jahannam, dia rupa dia orang Islam, tapi sebenarnya dia bila masuk neraka kekal, dia adalah munafik. Makna apa tu? Bila dia Islam tu okey, mudah dia terima. Bila susah, kena tinggal harta, kena tinggal tempat lahir,
dia pun nampak kemunafikannya. Tengok Allah nak uji, sebab rezeki, dia jadi apa? Munafik dan kekal dalam neraka. Jadi apa kezaliman orang ni? Apa kezaliman orang ni? Kan Allah, malaikat kata kamu ni zalim diri sendiri. Apa kezaliman dia? Dia engkar perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Puncanya, kita yakin pada Allahu Ahad. Allah yang suruh dia berhijrah. Allah yang bagi rezeki, tapi dia tak percaya pada Allah. Pelik tak? Okey? Sebab itulah bila sahabat-sahabat pergi ke Madinah yang sehelai sepinggan, akhirnya dapat tak rezeki di Madinah? Bahkan lebih baik.